Ahzab pun sampai. Bila tentera Ahzab sampai, mereka terkejut. Orang kita kata apa, terkejut berapa? Sebab tidak pernah berlaku sejarah tanah Arab strategi perang gali parit. Tak pernah berlaku. Jadi bila tentera Ahzab 10,000 dia, okey, belum saya lupa, kota Madinah ni dikelilingi oleh gunung ganang. Kalau naik helikopter keliling Madinah, kita akan nampak. Biasa naik helikopter kat Madinah. Sekeliling Madinah ni dia ada gunung ganang, yang mana inilah Allah yang keadaan bentuk muka bumi Madinah, dia bergunung ganang. Kalau orang Badui, manusia nak naik, nak turun gunung, boleh je. Tetapi cukup berisiko kalau kumpulan tentera yang naik turun gunung, dia akan senang untuk diserang. Kecuali di kawasan sebelah utara. Kalau kita dari Masjid Nabawi itu, dari kawasan sebelah Bukit Uhud, di situ ada ruang sedikit. Di sebelah sini tak apalah, mana ada satu kawasan lah yang tak ada bukit bergunung. Di kawasan itu sahaja yang Nabi gali parit. Bukan gali parit di keliling Madinah tau. Dia bukan gali kalau boleh pegang. Kalau Madinah ni lokasi macam ni, kawasan ni gunung ganang, yang kawasan ni yang kumpulan tentera akan datang, itu masuk ni. Di sini yang digali parit, dia tak gali keliling. Jadi digali parit di kawasan tersebut sahaja. Bila tentera Ahzab sampai, terkejut dia orang. Sebab tidak ada dalam sejarah Arab perang cara gali parit. Biasa tentera serang situ, mubarazah lawan satu dulu ada lah. Tapi cara gali parit menyebabkan tentera Ahzab terkejut. Nak turun, masuk seberang, orang Islam ada kat sana, siapa turun pun kena panah. Dia cara strategi. Sedikit macam mana nak lawan tentera yang ramai, yang turun kena panah, naik balik. Ada yang cuba menyelinap masuk juga. Saidina Ali bunuh. Ada yang sempat masuk, sampai kat jumpa Saidina Ali, lawan-lawan satu dengan satu, mati. Dan yang hebatnya, perang Ahzab tak ramai yang mati. Disebut bahawa dalam peristiwa peperangan Ahzab ini, ya'uduna 'alal asabi' sittatan minal muslimin wa 'asharatan minal musyrikin. Dalam perang Ahzab yang besar, yang diingati setiap kali kita sambut raya, dalam perang ini yang mati di kalangan orang Islam hanya 6 orang. Dan yang mati di kalangan tentera Ahzab berapa orang? 10 orang. Tentera Ahzab 10 orang je. Yang orang Islam 6 orang je mati. Tetapi kesan politik cukup hebat perang. Kesan moral. Sebab seluruh tanah Arab berbincang bahawa 10,000 tentera yang cukup lengkap nak kepung Madinah tak boleh juga. Ini dari segi kehebatan, kesan dia panggil sum'ah, ataupun cakap-cakap orang di tanah Arab. Kerana apabila tentera Ahzab datang, nak buat macam mana? Lalu mereka pun buat kemah di keliling parit ni, tunggu depan tu. Macam mana kita nak serang, nak masuk, tak boleh. Dan nak buat macam mana? Nak buat macam mana, tak tahu nak buat macam mana. Ketika inilah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala mula datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah ni banyak caralah. Antara cara pertolongan Allah, salah seorang dari kalangan orang besar tentera Ahzab, nama dia Nu'aim ibnu Mas'ud. Nu'aim ibnu Mas'ud nak masuk Islam. Lalu dia pun datang, dia dapat berjaya, dia berjaya pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu Rasulullah nak isi borak, tak isi borak. Bagi tahu Rasulullah, aku nak masuk Islam, aku nak bersamamu Rasulullah. Jadi pelik apa? Dia di kalangan tentera nak lawan Islam, akhirnya dapat hidayah. Dia nak masuk Islam. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, aku nak bersamamu dalam perjuangan Islam. Rasulullah suruhlah, saya buat apa pun. Saya nak pergi bunuh orang ni. Rasulullah beritahu dia nak buat apa. Rasulullah juga seorang yang cerdik, ini bijak. Rasulullah memanfaatkan setiap peluang yang ada. Gunakan orang, ini leadership.
beri tugas kepada seseorang sesuai dengan kemampuan dan keadaan dia. Rasulullah kata, kamu tak boleh nak pergi bunuh orang tu ni. Kalau kamu pergi bunuh orang ni, kamu bolehlah bunuh seorang dua, lepas tu kamu kena bunuh lah. Kamu boleh buat sesuatu di kalangan tentera-tentera Ahzab. Lalu Nu'aim ibn Mas'ud, dia buat apa? Kita sebut dah Ahzab ni banyak puak kan. Quraisy, Ghatfan, Yahudi. Yahudi ni asalnya Madinah tapi join sekali lah. Jadi Nu'aim ibn Mas'ud, dia pergi jumpa pembesar Quraisy. Dia kata, wahai pembesar Quraisy, kau orang kenal Yahudi, perangai Yahudi kan? Kau orang kenal aku kan? Wahai pembesar Quraisy, orang Yahudi ni tak boleh percaya sangat. Tak boleh percaya. Dia orang ni tipu kiri kanan. Nabi-Nabi pun dia pernah tipu sejarah. Jadi dia orang akan tipu kamu. Caranya dia orang akan minta kamu supaya tinggalkan harta sebagai, panggil apa, sebelum berperang, dia orang akan minta harta kamu sebagai bukti kononnya supaya kamu tak lari. Jadi kamu hati-hati sikit dengan Yahudi. Quraisy kata betul ke macam tu? Oh iyalah. Kemudian Nu'aim ibn Mas'ud ni pergi jumpa Yahudi. Wahai Yahudi, sebab dia dikenali. Wahai Yahudi, kamu ingat sikit, kita perang ni, Khandaq ni di Madinah. Orang Quraisy, kalau kalah, aku dapat maklumat dia orang akan lari balik ke Mekah. Kalau kalah, dia orang balik ke Mekah. Yang Ghatfan balik ke Ghatfan. Yang kau orang yang Yahudi duduk kat Madinah, kau nak lari ke mana? Jadi wahai Yahudi, aku dapat maklumat dia orang nak lari balik. Jadi supaya dia orang tak lari balik, minta supaya dia orang tinggal harta kat sini dulu. Kau masuk perang. Baru dia orang takkan lari. Yahudi kata betul juga. Lalu ada pembesar Yahudi pergi bincang dengan wakil Quraisy Ghatfan. Wahai Quraisy, belum kita nak mula perang ni, kamu sebagai tunjukkan kesetiaan memang tak nak lari, tinggalkan harta dulu kata. Ya sungguh. Yang Nu'aim bagi tahu bahawa Yahudi ni nak harta. Jadi mulalah timbul perbalahan sama buat-buat dia. Cuma masa tu tak boleh nak siar lagi melalui Facebook ke melalui website. Nak dedahkan perbalahan sama-sama dia ni. Yang pastinya berlaku. Ini kita kata Allahumma zalzil aqdamahum dalam doa. Ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa hazimal ahzab, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma farriq bainahum. Apa tu doa tu? Allahumma baddid syamlahum wa farriq. Allah, doa tu. Allahumma farriq. Itu doa itulah. Ya Allah, pecah belahkanlah di kalangan musuh-musuh Islam. Timbulkan, goncangkan pendirian mereka. Biar mereka bergaduh sama-sama barisan international ni. Yang bergabung ni. Yang banyak-banyak ni biar mereka bergaduh. Menyebabkan mereka mula goncang sesama ni. Ini kaedah sebenarnya. Kaedah. Jadi, kadang-kadang ada tindakan orang tak tahu bahawa Nu'aim bin Mas'ud ni ada link dengan Rasulullah. Jadi ada tindakan-tindakan cyber, tindakan-tindakan sara yang diusahakan untuk memecah belahkan musuh. Ini strategi Rasulullah SAW. Mereka mula taruhan. Allah Ta'ala menghantar pula tentera yang lain pula. Tentera apa pula? Tadi tentera dalam bentuk hidayah. Sekarang ni Allah Ta'ala hantar angin yang begitu kuat, yang menyebabkan periuk-periuk air masakan dia orang ni terlingkup balik, api padam, kemah-kemah hampir diterbangkan. Jadi mereka datang rasa ru'b, ketakutan. Yang mana ni, apa pula ni ribut taufan datang ni? Tak pernah berlaku ribut taufan di padang pasir, tiba-tiba berlaku. Ini tentera Allah. Ini pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Nabi telah pilih seorang sahabat. Nabi pilih, Nabi tanya, okey, sekarang ada satu misi baru. Aku nak hantar perisik ni malam. Nak hantar perisik untuk menyelinap masuk ke tempat musuh. Nak pergi tengok keadaan, macam mana keadaan musuh sekarang. Tengok, ni misi hebat lagi. Hantar Rambo ni seorang ni. Para sahabat dia, siapa nak pergi? Sahabat dia, dia macam-macam. Dah nak menyelinap ke tempat musuh, seberang Khandaq tu. Siapa nak pergi? Dia. Aku jamin syurga dia. Lah kali Nabi tunjuk.
wahai Huzaifah ibn Yaman. Nabi tunjuk seorang sahabat. Nabi tunjuk seorang sahabat supaya ini kita katakan kehebatan Rasulullah di dalam memilih para sahabat Huzaifah ibn Yaman. Ini kita kata leadership tadi. Orang yang jadi leader, dia kena pandai kenal orang bawahan dia, lalu memilih orang ni untuk memberi tugas yang sesuai. Yang pandai masak, dia bagi tugas masak. Yang pandai ambil gambar, bagi tugas ambil gambar. Yang pandai wiring, bagi tugas wiring. Yang pandai jaga parking, dia bagi tugas jaga parking supaya orang tak ambil parking orang. Yang pandai basuh periuk, dia bagi tugas basuh periuk. Ini leadership. Ini leadership. Jadi ini kehebatan Rasulullah SAW pilih Huzaifah ibn Yaman. Dan kehebatan ini terselah apabila timbul masalah, dia boleh settle. Huzaifah pergi menyelinap masuk. Nabi kata, wahai Huzaifah, aku nak maklumat sahaja, jangan buat apa-apa, jangan bunuh orang, aku nak maklumat. Lalu Huzaifah berjaya menyelinap masuk dalam kemah ketua tentera. Api banyak dah, jelas. Menyelinap masuk ke kemah Abu Sufyan. Abu Sufyan ketua tentera. Malam tu buat meeting emergency. Abu Sufyan panggil orang kanan dia, buat bulatan dalam gelap. Huzaifah berjaya masuk dalam teruk tu. Abu Sufyan kata, kita kena buat mesyuarat ni. Apa tindakan kita? Nak serang tak boleh, ribut datang makanan minuman dah ni, macam mana kita nak buat? Cuma sebelum kita mesyuarat, aku nak cek dulu dalam kemah ni ada orang lain ke tidak. Huzaifah hadir kat situ. Aku nak cek dulu ada orang lain ke tidak. Macam mana kalau kita ada dah telefon lah, bos macam mana bos, nak cek ni, saya kena keluar ni. Kata Abu Sufyan, aku nak cek dulu setiap orang, cuba bagi tahu nama dia, dah bagi tahu siapa di kiri. Setiap orang kena sebut nama dia masing-masing. Cek orang sebelah masing-masing. Ini di sini Huzaifah boleh selesai masalah. Huzaifah terus pegang orang sebelah kanan, tanya, kau nama apa? Senang-senang kan? Kau nama apa? Contohlah, yang ni kata nama dia Abu. Dia pun pegang, kau nama apa? Ali. Bila Abu tanya, dah kau siapa? Ali. Bila Abu tanya Huzaifah siapa dia, dia kata aku adalah Ali. Nama yang dia tanya sebelah ni tadi. Bila dia Ali tanya, dah kau siapa? Aku Abu. Boleh apa? Dan ni ustaz, boleh ke menipu? Ini dalam perang, ini cerita dalam perang. Jangan ada warok lah. Tak boleh menipu, kena tunjuk. Perang, kita kena ada strategi. Al-harbu khid'ah, boleh. Maknanya dia begitu tenang selesai masalah. Bila aku tanya, kau siapa? Aku Ali. Bila Ali tanya kau siapa? Aku Abu. Jadi, okey, berjalan meeting. Dan dia dapat maklumat detail. Di sinilah saya kata terserlah kehebatan Rasulullah. Apa hebat Nabi? Memilih orang yang sesuai untuk tugas yang sesuai. Kalau dia pilih orang jadi pendek, lagi lah. Dan juga selesai meeting, kata Huzaifah sendiri, aku berjaya hampir dengan ketua tentera Abu Sufyan. Dan aku nak keluar pisau dah nak tikam. Tetapi aku mengingati arahan Rasulullah. Apa dia arahan? Arahan jangan bertindak, ambil maklumat sahaja. Aku tak jadi tikam. Tengok, pandai Nabi pilih orang yang sepatutnya. Kalau orang yang jenis, kalau Sayyidina Umar macam mana? Kita tak, bukan niat saya, auzubillah, bukan niat saya nak burukkan Sayyidina Umar. Tidak, auzubillah. Sayyidina Umar al-aib wal-ra's. Maksud saya, Nabi pilih orang yang, bukan maksud saya, astagfirullah, bukan ada Sayyidina Umar. Tapi kalau pilih orang yang lupa arahan, bukan Sayyidina Umar lah. Tapi mungkin dia kata, Abu Sufyan, just push, pak, tinggal push. Tapi Nabi kata, jangan bertindak, ambil maklumat saja. Subhanallah, beberapa tahun selepas peristiwa ni, rupanya Abu Sufyan masuk Islam. Lalu dia tikam, itu habislah. Tapi inilah para sahabat, dia kata sami'na wa ata'na. Ini maksud kita menerima arahan. Bila mereka lari balik tu, Rasulullah kata, al-an naghzuhum wa la yaghzuna, nahnu nasiru ilaihim. Rasulullah kata, mulai dari sekarang
kita akan memerangi mereka. Mereka tak serang kat kita. Sebelum ni defensif, selepas ni kita akan jadi yang ofensif. Kita akan menyerang mereka selepas ni. Al-an nakhzuhum wa la yaghzuna. Mulai hari ni kita akan mula serang. Dan lepas inilah berlakunya Hudaybiyah. Lepas inilah berlakunya Nabi gerakkan bala tentera Fathu Makkah. Nabi gerakkan bala tentera perang Tabuk. Mulai sekarang, kalau sebelum ni perang Badar mereka datang, perang Uhud mereka datang, Ahzab mereka datang. Mulai sekarang kita akan menyerang pula mereka. Ketika inilah dalam inilah antara doa yang Nabi baca, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Antaranya doa Nabi juga kepada tentera Ahzab tadi, Allahumma munzilal kitab sari'ul hisab ihzimil ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ini antara doa-doa yang Nabi baca di dalam perang Ahzab, yang akhirnya Allah Ta'ala menghantar tentera angin je. Allah Ta'ala hantar tentera hidayah pada Nu'aim Ibn Mas'ud yang menyebabkan perpecahan musuh, akhirnya memberi kemenangan kepada Islam. Walaupun hanya mati syahid 6 orang, walaupun tentera musuh mati 10 orang. 10,000 tentera mati 10 orang, berapa persen 10,000 mati 10 orang, 0.1 0.1%, 0.01. Kosong tak apalah, macam gapan pakai baju gapan, 0.001 minit. Maknanya hanya 10 orang mati daripada 10,000, tetapi memberi kemenangan politik yang hebat. Orang yang bercakap di seluruh tanah Arab bahawa walaupun 10,000 tentera nak serang Madinah, tapi ada tentera mereka tak boleh nak serang, berkelimpangan lari balik. Dan Nabi pula declare, sekarang kita akan memerangi mereka, mereka tak akan serang kita dah. Inilah sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Inilah kemenangan Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.